Ya, cikgu. Okey. Okey, soalan yang pertama. Cikgu boleh ceritakan tentang diri cikgu? Nama cikgu Hanifah binti Mohiji. Memang mengajar di SMK Lundu. Mula-mula posting pada tahun 2003 sehingga sekarang ini. Telah bekerja selama lebih kurang 19 tahun 11 bulan. 22 hari bulan 9 ini akan masuk 20 tahun. Subjek diajar banyak. Pertama sekali bila cikgu datang ke SMK Lundu, cikgu mengajar sastera. Kemudian bahasa Melayu. Kemudian pendidikan moral. Seterusnya mengajar geografi. Kemudian mengajar bahasa Melayu tingkatan 6. Okey. Soalan yang kedua. Mengapakah cikgu memilih untuk menjadi seorang guru? Sebab menjadi guru yang pertama, cikgu mahu mendidik para pelajar supaya para pelajar ini sebab mereka ini merupakan aset negara, jadi pelajar-pelajar ini kita didik supaya pada masa akan datang mereka akan menjadi insan yang boleh membantu ataupun boleh berguna kepada negara. Okey. Soalan yang ketiga. Bagaimanakah cikgu melihat peranan guru dalam proses pembelajaran? Dari pandangan cikgu sendiri. Untuk cikgu, ada dua peranan guru. Satu sebagai pencetus, di mana guru itu berperanan untuk menarik pelajar supaya menyukai suasana di sekolah, supaya menyukai apa yang diajar oleh guru itu. Kemudian yang kedua, guru itu sebagai pembimbing. Di mana maksudnya apabila pelajar itu melakukan pelbagai aktiviti di sekolah, guru itu bukan sekadar kita kata suap saja. Maksudnya, cikgu bagi pelajar telah, tetapi kita bimbing pelajar itu daripada pelajar itu tidak tahu kepada pelajar itu tahu. Sekurang-kurangnya kalau banyak kita kata sedikit. Jadi maknanya masa pembelajaran itu mereka akan ada satu ilmu ataupun satu perkara yang mereka ketahui berbanding dengan hari sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa. Jadi kalau ikutkan cikgu lah, ada dua peranan guru di sini. Satu sebagai pencetus, di mana cikgu itu berperanan untuk mencetuskan minat pelajar itu supaya menyukai suasana sekolah, supaya menyukai suasana kelas. Dan yang kedua, bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar-pelajar ini apabila pelajar-pelajar ini mendapatkan ilmu pengetahuan. Okey. Seterusnya, apakah kualiti untuk menjadi seorang guru? Pertama, kualiti sabar. Kemudian yang kedua, bertanggungjawab. Satu, sebab kita berhadapan dengan pelajar. Pelajar ini kita tahu masih muda. Kebanyakan pelajar ini dia lebih suka sesuatu yang menyeronokkan. Jadi apabila kita mengajar sesuatu yang lebih kepada teori, kalau ikutkan tingkatan 6 dia lebih kepada teori lah. Jadi mungkin itu akan mencetuskan satu fenomena di mana pelajar ini dia rasa bosan. Jadi bila pelajar itu bosan, mungkin pelajar ini tadi tumpuannya selalu beralih kepada benda lain. Contoh kan, guru mengajar di hadapan, guru menerangkan ini, pelajar ini perhatiannya akan segera tergalih. Jadi di situ kita main peranan bahawa guru ini mesti sabar. Kalau tidak sabar, maknanya ia akan menjadikan suasana di kelas itu tidak lagi kita kata ceria, tidak lagi boleh menarik perhatian pelajar. Kemudian yang kedua, dari segi tanggungjawab. Tanggungjawab itu kita menyampaikan ilmu kepada pelajar. Okay. Kalau pelajar itu lambat, kalau pelajar itu tak faham, bagaimana kita mengatasinya. Jadi maknanya kita kena sabar tadi, tegakkan sedikit kepada pelajar itu. Kemudian kita kena bertanggungjawab kepada pelajar itu kalau pelajar itu tidak faham. Apa langkah seterusnya yang boleh kita laksanakan? Contohnya kalau tak faham, pelajar ini tidak memahami pembelajaran, apa proses ataupun apa langkah yang seterusnya untuk kita pastikan pelajar itu memahami apa yang telah kita ajar. Mungkin kita menggunakan kaedah pembelajaran yang lain, kita tidak gunakan secara kuliah. Mungkin kita guna satu kumpulan itu bentuk satu kumpulan. Jadi pelajar itu yang pandai akan membimbing, yang tidak pandai kita bantu dan sebagainya.
Jadi kalau ikutkan cikgu, ada 2 peranan guru situ. Peranan didikan. Kualiti. Kualiti. Sabar, bertanggungjawab. Selain itu, mempunyai ilmu pengetahuan. Selalunya belajar ini bila kita beri maklumkan pembelajaran baru, isu baru dalam kelas, pelajar ini tengok mukanya teruja, kemudian akan kata ayah kata cikgu dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor lah sebenarnya, tapi cikgu pilih 2 saja, sabar, bertanggungjawab. Selain yang ketiga itu berpengetahuan dan mampu menarik pelajar itu supaya menyukai suasana dalam kelas. Okey. Seterusnya, berdasarkan pengalaman cikgu, apakah cabaran untuk menjadi seorang guru? Cabaran untuk menjadi seorang guru ni, yang pertamanya sabar. Sebab kan sebelum cikgu mengajar tingkatan 6, fully mengajar tingkatan 6, cikgu pernah mengajar kelas perdana. Kelas perdana, tingkatan 5, tingkatan 4, tingkatan 1. Jadi, bila kita ditugaskan untuk mengajar kelas-kelas perdana ini, khususnya kelas yang hujung, cikgu pernah mengajar 4A9. Kelas paling hujung lah, pendidikan moral, subjek yang baru cikgu ajar, pengetahuan pun tidak ada, sebab kekurangan guru pendidikan moral di sekolah pada masa itu. Jadi cikgu mengajar 4A9 pendidikan moral. Cabarannya, pelajar-pelajar ini tak berminat pergi sekolah. Kemudian bila kita mengajar, pelajar ini dia tidur, main, dalam beg pun ada buku lah. Kalau ada pun Maggi. Maggi. Jadi cabaran kita nak tarik pelajar itu untuk belajar bersama. Kemudian kemudian ke situ banyak pelajar lelaki, perempuan 3 saja. Jadi bila pelajar ini tak minat datang ke sekolah, asyik tidur, itu cabaran kita sebenarnya untuk menarik perhatian pelajar itu supaya belajar bersama-sama dengan guru pada masa itu. Memang cabaran lah. Okey. Apakah falsafah guru yang cikgu pegang? Satu, falsafah melahirkan pelajar yang boleh berdaya saing dan juga seimbang dari jasmani, jeri lah, seimbang dari jasmani, emosi, rohani dengan intelek. Apa lagi satu? Intelek. Sebab kalau kita fikir, kalau pelajar itu pandai, kalau tidak seimbang dari segi mentalnya, emosinya, ia akan menyebabkan pelajar itu tak pergi ke mana. Contohlah, pelajar itu keluar dari kawasan sekolah, berdepan dengan dunia luar, memang katakan pelajar itu memang pandai. Tapi kalau pelajar itu tidak seimbang emosinya, pelajar itu kalau mengalami kegagalan, pelajar itu mungkin boleh membuat sesuatu yang boleh merugikan diri sendiri. Jadi maknanya kalau cikgu lah, kita berusaha untuk melahirkan pelajar yang berdaya saing, kemudian pelajar yang dihasilkan itu mesti seimbang dari segi jerinya. Emosinya macam mana, kemudian dari segi sasiahnya dengan orang luar macam mana. Sebab kita kalau nak ikutkan menghasilkan pelajar pandai itu mungkin banyak, tetapi tidak banyak pelajar yang keluar itu yang seimbang dari segi jerinya tadi. Macam mana berdepan dengan dunia luar, mampu ke tidak dia berdepan dengan luar, kalau gagal itu macam mana. Sebab sekarang ni kan kita tengok fenomena pelajar-pelajar ataupun orang muda sekarang ini selalu mengambil keputusan yang tergesa-gesa, bunuh diri dan sebagainya. Sebab itu kita takut pelajar akan jadi macam itu. Sebab itulah diterapkan nilai jeri ini dalam kalangan pelajar sekolah. Okey. Seterusnya, di dalam kelas, adakah cikgu memberi tumpuan kepada kekuatan atau kelemahan seseorang pelajar? Kalau cikgu, dua-dua. Kita tengok pelajar itu, sebab pelajar kan tak semua pelajar itu dia pandai. Tak semua pelajar itu tak pandai. Jadi kita tengok kelemahan, kita tengok kekuatan pelajar itu. Kalau pelajar itu kuat dari segi, contohlah dalam bahasa Melayu,
Siti pun ada belajar kan, contohnya pelajar itu kuat dari segi kita kata bahagian morfologinya. Kawan lain itu lemah dari segi morfologinya. Jadi kita gunakan pelajar yang kuat ini tadi dalam satu-satu tajuk boleh mengajar pelajar yang lemah. Jadi kita sebenarnya tak boleh fokus kepada kekuatan saja. Sebab kekuatan itu mungkin kekuatan pelajar itu terhad, tapi kelemahannya ada lagi. Sebab itu kita mesti tengok dua-dua kekuatan dan kelemahan pelajar. Kalau pelajar ini kuat dari segi ini, bantu kawan yang satu lagi. Sebab itu selalu cikgu tekankan kepada pelajar, jika kita hendak pelajar dapat memahami apa yang diajar, itu perkara pertama mesti belajarlah secara dalam kumpulan. Sebab idea 4 orang pelajar itu lebih baik berbanding dengan seorang pelajar. Mungkin pelajar ini tadi, dia cuma tahu sedikit saja, tapi rakan yang lain itu tahu lebih banyak. Di situ kita tengok bagaimana proses pembelajaran itu bermula, coaching itu bermula. Jadi secara tidak langsung boleh membantu pelajar ini menjadi lebih baik dengan bantuan rakan. Jadi kita tengok dua-dua lah, kekuatan dan juga kelemahan. Pelajar ini lemah apa? Sebab itu kalau dalam selepas peperiksaan itu kita ada analisis item. Contoh pelajar ini dapat jawab ke tidak, kita bagi 1, kita bagi 0 dan sebagainya. Daripada situ kita akan tengok kekuatan dan kelemahan pelajar ini. Kalau banyak 0, maknanya pelajar itu belum menguasai. Jadi kita buat tindakan susulan apa yang kita nak buat. Mungkin kita bagi latihan kepada pelajar ini secara berfokus, manakala pelajar lain yang telah menguasai itu, kita beri satu tajuk yang lebih advance satu ke depan. Okey, yang seterusnya, apakah pengalaman cikgu berkaitan program tunjuk ajar di sekolah? Program tunjuk ajar berdasarkan guru-guru, program tunjuk ajar berdasarkan guru murid. Tunjuk ajar guru-guru lebih kepada PDP ataupun boleh merangkumi aspek lain? Boleh merangkumi. Okay. Kalau untuk guru-guru, kalau di SMK Lundu itu kita ada pencerapan. Pencerapan kita buat 2 kali setahun. 2 kali setahun di mana pencerapan ini akan dilaksanakan oleh pemimpin pertengahan, ATML dan juga PK. Jadi bila untuk satu tempoh contohnya, kalau pencerapan itu dalam masa 80 minit, kita akan tengok macam mana guru itu mengajar. Kemudian adakah guru-guru itu memenuhi 14 kompetensi sekolah amanah. Contohlah, katakan guru itu dari segi penyoalan. Kalau dari segi penyoalan, kalau kita tengok, penyoalan guru itu bagaimana? Ada penyoalan guru itu merangsang murid-murid supaya berfikir dengan lebih mendalam. Contoh katakan, pada masa itu guru itu mengajar tajuk, kita kan kata langkah tentang rasuah. Kemudian guru itu fokus kepada langkah punca dan langkah mengatasi rasuah. Kemudian kita tengok sekali, ada penyoalan guru itu berkenaan dengan rasuah tadi boleh menjurus kepada pembelajaran baru. Katakan LOSC dia, guru itu setakat punca dan langkah rasuah saja. Punca yang menyebabkan rasuah berlaku di Malaysia, langkah-langkah untuk menangani isu rasuah di Malaysia. Kemudian kita tengok guru itu adakah dalam soalannya menjurus kepada sesuatu yang lain yang tidak terdapat dalam LOSC. Contoh katakan, tiba-tiba lah. Contoh, bila cikgu mengajar rasuah, cikgu fokus pada punca dan langkah. Kemudian, cikgu tanya kepada pelajar, sekiranya rasuah ini tidak diatasi, kesan yang akan berlaku kepada masyarakat pada masa akan datang atau kepada generasi muda akan datang. Jadi, bila soalan itu dikemukakan, kita tidak boleh kata pelajar itu keluar daripada tajuk. Sebab soalan pelajar itu ada kaitan dengan pembelajaran baru. Jadi maknanya bila
pembelajaran baharu itu ada pelajar tanya soalan, cikgu, saya nak tanya, punca kesannya jika rasmah itu tidak dibengkos. Apa jadi pada anak muda, apa jadi pada masyarakat. Jadi cikgu tidak boleh kata, okey, itu tidak termasuk dalam LOAC kita pada hari ini. Jadi sebagai guru kita tak boleh letak begitu, sebab bila pelajar tanya soalan yang bukan ada kaitan dengan LOAC tapi masih ada kaitan dengan rasuah, sebenarnya ia menjurus kepada pembelajaran ilmu. Jadi maknanya kalau kita kata pelajar tak boleh, itu sudah menghadkan pengetahuan pelajar untuk tahu dengan lebih dalam. Jadi satu berkaitan dengan penyoalan. Jadi bila kita sudah laksanakan pencekapan, kita akan bincang bersama dengan pasukan ATML lain atau partner lah. Kalau cikgu ada satu partner dengan cikgu lain, kita akan bincang bagaimana dengan penyoalan guru ini. Adakah guru ini menyoal pelajar? Adakah penyoalan guru ini boleh menjurus kepada pengetahuan baharu? Bagaimana dengan LOAC-nya? Adakah pelajar tahu apa yang hendak kita belajar pada hari ini? Kemudian lepas itu kita akan berjumpa dengan guru itu tadi. Kita akan tanya bagaimana dengan pembelajaran hari ini, apa yang cikgu kata berjalan lancar, apa yang tidak berjalan lancar. Kemudian kita maklumkan kepada guru itu. Okey, jadi cikgu, ini kita ada 2 star, 3 star, 2 wish. Okey, 2, 3 yang terbaik, 2 yang perlu diperbaiki. Okey, kita akan letak di situ. Okey, 1, PDP guru berjalan dengan lancar. Guru ada merujuk kepada pembelajaran sebelum ini. Maknanya, maksudnya, contoh katakan guru itu mengajar hari Selasa. Hari Isnin guru itu telah mengajar tajuk lain. Jadi dalam pengajaran hari Selasa itu, cikgu tadi telah menyebut, okey, para pelajar kita telah Isnin lepas ataupun kemarin kita telah belajar tentang tajuk ini. Maknanya ia terputus setakat itu saja, tapi dikaitkan dengan apa yang sudah kita belajar kemarin. Kalau isu rasuah berkenaan dengan tajuk lain, mungkin skopnya lain, guru itu akan sebut pada masa itu. Kemudian begitu juga, kalau guru itu baik dari segi penyoalan, kita kata penyoalan guru ini membolehkan pelajar berfikir dengan lebih jauh, mewujudkan pembelajaran baharu. Yang ketiga, mungkin kita kata sumbernya bagaimana. Kalau sumber, guru menggunakan pelbagai sumber. Bukan lagi dulu, kalau dulu menggunakan chalk and talk saja. Guna marker, sudah habis. Tapi sekarang ini, guru itu menggunakan segala sumber pendidikan yang ada. Kemudian kita akan maklumkan kepada guru itu apa yang kuat, kemudian kelemahan guru itu apa yang perlu diperbaiki. Mungkin ada satu contohnya tadi, kita kata dari segi pembezaan. Pelajar ini kan berlainan aras. Jadi kesan dulu pelajar lemah. Kalau pelajar lemah, beri soalan yang senang. Pelajar yang lebih pandai itu beri soalan yang lebih susah. Jadi kita ada buat program yang ini lebih kepada sekolah amanah, di mana kita melaksanakan pencekapan. Masa itu pelajar, guru tadi akan dimaklumkan bagaimana dengan pencerapan pada hari itu, apa perlu diperbaiki dan sebagainya. Kalau dari segi guru dan murid itu, selalunya kita laksanakan selepas kelas ataupun pada waktu-waktu tertentu, tetapi tidak terhad. Yang ini lebih kepada formal atau formal. Contoh, kalau selepas kita melaksanakan peperiksaan ataupun selepas sesuatu tajuk itu, kita akan panggil pelajar ini. Pelajar ini, contoh, pelajar ini dapat tidak menjawab soalan ini. Kalau tidak dapat menjawab soalan ini, apa yang perlu pelajar itu buat? Ataupun kita bimbing pelajar itu berkenaan dengan, contohlah kalau tidak faham tajuk, kalau tajuk, contoh faham tentang tajuk kata kerja. Jadi kita panggil pelajar itu berdepan seorang-seorang ataupun kita maklumkan secara dalam kelas ataupun kumpulan. Pelajar tidak faham ini, kemudian kita buat
bimbingan secara individu ataupun secara kumpulan ataupun secara dalam kelas. Jadi itu pendekatan yang dibuatlah kalau berkaitan dengan program tunjuk ajar di sekolah, sama ada guru dengan guru, guru dengan murid. Jawab soalan Siti. Jawab soalan. Okey, seterusnya. Apakah pendapat cikgu berkaitan program tersebut? Adakah berjaya atau tidak? Apakah pembaharuan? Pembaharuan. Okey. Program itu, kalau guru dengan guru, dia berjaya, dia boleh berjaya dan tak berjaya. Sesetengah guru program itu berjaya. Maknanya bila guru itu tahu, kita sudah beri feedback kepada guru itu, okay, ini kelemahan cikgu, mungkin untuk seterusnya, pencerapan seterusnya, cikgu akan atasi. Jadi, daripada skor pencerapan pertama itu, guru itu menjadi lebih baik untuk skor yang kedua, pencerapan yang kedua. Tapi ada sesetengah guru itu, contohlah kita fokus, kita katakan, okay, cikgu perlu baiki untuk bahagian penyoalan. Bagaimana cikgu menyoal, adakah cikgu menggunakan aras tinggi atau aras rendah, ataupun bercakap tertutup dan sebagainya. Kalau kita buat lagi sekali pencerapan kali kedua, situasinya masih sama. Jadi, itu yang kita kata kurang berjaya. Tapi secara keseluruhannya, kebanyakannya apabila kita melaksanakan pencerapan ini berdasarkan kompetensi sekolah amanah, tapi kebanyakan skor cikgu dia lebih baik daripada kali pertama berbanding dengan kali kedua. Jadi kali kedua itu lebih baiklah berbanding kali pertama. Yang ini kita pun ada buat bimbingan untuk guru. Begitu juga dengan guru baru. Kita bimbing satu-satu, KP bimbing satu-satu. Kemudian pencerap pun akan bimbing guru-guru ini bagaimana untuk menghasilkan PDP yang lebih berkesan. Begitu juga dengan pelajar. Pelajar ini bergantung. Ada pelajar yang bila kita bimbing buat program seperti itu, ada yang menunjukkan peningkatan. Ada yang tidak menunjukkan peningkatan. Jadi maknanya bila pelajar itu tidak menunjukkan peningkatan, maknanya kita kena fikir cara yang lain. Maknanya kajian kita itu tidak berjaya, kaedah kita tidak berjaya, kita kena buat pembaharuan. Contoh, kita baiki. Katakan kita buat satu kaedah untuk mengajar pelajar itu. Pelajar itu masih belum memahami, maknanya kita kena ubah kaedah kita itu supaya kaedah itu boleh diterima oleh pelajar. Jadi, program itu berjaya atau tidak sebenarnya bergantung, kalau pelajar lah, bergantung kepada pelajar itu. Tapi dibantu oleh guru. Ada pelajar yang memakan masa untuk mencapai apa yang kita nak. Ada pelajar, dia cepat. Dia boleh memahami apa kaedah yang kita guna. Okey, soalan terakhir. Apakah kesan daripada program tersebut? Kesan kepada guru, kesan kepada murid dan pencapaian. Kesannya, bila kita melaksanakan contoh. Sekarang ini kan pembelajaran bukan lagi berasaskan kita cakap, kita tulis, tapi lebih kepada berpusatkan pelajar. Satu kesannya yang pertama, pelajar itu lebih banyak memberikan idea berbanding dengan dulu. Kalau dulu cikgu suap, pelajar tulis-tulis saja. Tapi sekarang ini bila kita ubah pelaksanaan itu kepada sesuatu yang lain, contohnya pelajar berpusatkan pelajar. Kalau dulu berpusatkan guru, sekarang ini berpusatkan pelajar. Pertama pelajar ini boleh mencari idea mereka sendiri. Maknanya menggunakan segala bahan, sama ada menggunakan telefon, laptop dan sebagainya, atau buku dengan bahan-bahan lain untuk mencari maklumat rujukan. Contoh kan, kalau cikgu kata, fakta ini, cikgu fakta saja, tapi apabila pelajar mencari fakta itu sendiri, maknanya pelajar itu boleh dapat fakta itu lebih daripada 4. Jadi kita tidak menghadkan pelajar itu kepada 4 itu sahaja. Jadi maknanya pelajar itu boleh mencari idea yang lebih banyak dan juga membolehkan mereka mendapat pengetahuan yang lebih luas berbanding dengan dulu. Begitu juga dengan guru. Guru ni bila
bila kita melaksanakan kaedah pencerapan, mungkin semua sekolah memang ada pencerapan, cuma kalau sekolah amanah ini fokus kepada 14 kompetensi, yang 14 itu yang akan dirujuk. Jadi perkara pertama, kesan pada guru ni, cikgu ini dia ada inisiatif untuk melaksanakan PDP itu dengan lebih baik. Contohnya menggunakan segala media ICT untuk mengajar, menggunakan PowerPoint dan sebagainya, menggunakan YouTube, ambil video dan sebagainya untuk menarik minat pelajar itu. Jadi bila pembaharuan itu dilaksanakan, mungkin memanglah selepas COVID-19 kita beralih kepada internet, ICT. Itu salah satu kebaikannya lah. Kebaikan apabila kita melaksanakan PDP. Kebaikan kepada guru, kebaikan kepada pelajar, pencapaian pelajar itu meningkat. Walaupun banyak, tapi kita kata pelajar itu dia tidak terhad kepada buku saja, tetapi sebaliknya bila kita, contoh kita bagi tajuk kan, kita bagi tajuk di kelas, tentang isu pencemaran alam. Jadi pelajar ini bukan setakat kepada cikgu suap saja. Cikgu maklumkan ada 5 kesan pencemaran. Jadi kita tidak menghadkan pelajar kepada 5 saja, tapi bila kita bagi kepada pelajar, sekarang ini saya nak semua pelajar untuk cari kesan pencemaran alam. Pelajar boleh dapat 9 kesan, 10 kesan dan sebagainya. Kemudian kesan-kesan itu kita boleh kaitkan dengan subjek lain. Contoh, dalam pengajian am ada belajar kan? Dalam pengajian am ada belajar tajuk pencemaran alam. Macam mana kita nak kaitkan dengan geografi? Kita kaitkanlah dengan bagaimana fauna, flora dan fauna itu mati. Sudah masuk pada geografi. Kemudian sudah masuk dengan ekonomi. Kenapa kita kata pencemaran alam ni tadi boleh menyebabkan ekonomi itu menjadi tidak stabil. Cerita macam mana. Jadi sebab itulah kalau berkenaan dengan program itu, kita gunakan ICT untuk mengajar, kita gunakan segala kemudahan, kemudian pencerapan, kemudian kaedah. Kalau kaedah itu kita gunakan kaedah yang macam mana melukis catepai dengan cepat dan sebagainya. Satu, menjimatkan masa pelajar itu untuk menjawab soalan. Jadi kemungkinan pelajar ini boleh mendapat keputusan yang baik. Contoh pengajian am kan, kalau si cikgu Anita ajar macam mana nak buat catepai dengan cepat. Ada. Sebab kadang-kadang selalu cikgu ni maklumkan pelajar lama sangat untuk melukis catepai. Jadi bila lama sangat untuk melukis catepai itu, masa terbuang di situ saja. Jadi pelajar tidak dapat menjawab soalan itu dengan baik. Jadi bila ada kaedah yang sesuai, macam mana caranya untuk menghasilkan catepai itu dengan baik, pelajar boleh menjimatkan masa di situ, boleh fokus kepada soalan-soalan lain berbanding bertumpu macam mana nak buat catepai padam, buat padam, lukis lagi. Okey. Itu kesan tadi lah. Okey. Dah. Jawab soalan sih. Menjawab soalan. Mesti membeli-beli. Pandai-pandai lagi ya.